Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat kita bertemu kembali di dalam kuliah secara alam maya ini. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan kuliah kita pada kali ini dengan jayanya insya-Allah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan kepimpinan Islam yang mana kita namakan sebagai konsep kepimpinan Islam. Sesuai dengan tajuk kita berkenaan dengan subjek ini ialah kepimpinan Islam dan adalah menjadi satu perkara yang perlu di awal-awal kuliah kita adalah membicarakan berkenaan dengan tajuk kepimpinan Islam ini. Daripada mana dari sudut agama lah kita lihat dari sudut Islam apakah konsep kepimpinan yang kita nak garapkan di dalam pertemuan kita pada kali ini. Jadi insya-Allah kita akan lihat dalam perbincangan ini tentang tajuk-tajuk daripada pengenalan kepada kepimpinan. Kita akan melihat hasil daripada pembelajaran tajuk ini, konsep kepimpinan, definisi kepimpinan, istilah-istilah berkait dengan kepimpinan, kemudian persediaan sebagai seorang pemimpin dan juga hasil kesimpulan daripada perbincangan kita berkenaan dengan tajuk kepimpinan Islam. Pengenalan. Jadi setiap individu adalah berhasrat untuk menjadi pemimpin. Setiap daripada kita ni memang ada hasrat, ada keinginan untuk menjadi pemimpin dan pemimpin sekurang-kurangnya adalah untuk memimpin diri sendiri ataupun keluarga. Sesuailah dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap kamu ini akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepimpinan dengan apa yang dia jaga, yang dia dipertanggungjawabkan. Oleh kerana itu konsep ini telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin ada tanggungjawab yang perlu dipikul dan tanggungjawab ini bukan lepas begitu saja, akan dipersoalkan. Akan ada kira-kira hisab berkenaan dengan kepimpinannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah akan dipersoalkan, ditanya tentang ra'iyatihi, rakyatnya, apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh itu perlu kita mengetahui konsep kepimpinan ini dan juga kita perlu tahu dan juga memahami tanggungjawab ini secara umum. Kemudian berusaha untuk membuat persediaan melaksanakan proses kepimpinan. Setelah daripada kita mengetahui itu, kita akan bersedialah sebagai langkah persediaan untuk melaksanakan proses kepimpinan ini pada mana-mana peringkat. Sama ada peringkat kepimpinan rumah tangga, kepimpinan diri sendiri pun perlu dipimpin. Walaupun kita tidak bersama dengan orang lain, diri sendiri pun perlu kepada pimpinan daripada jiwa kita, daripada keimanan kita. Kemudian akan kita bincangkan beberapa asas dan prasyarat untuk memimpin. Hendaklah wujud bagi memastikan kepimpinannya berjaya mencapai matlamat memimpin. Jadi di sana adanya batas-batas, adanya asas-asas, syarat-syarat memimpin supaya kepimpinan yang ditunjukkan oleh seseorang individu itu mencapai matlamatnya.
Jadi tujuan daripada pembelajaran tajuk ini, pengajian kita tentang tajuk ini, di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat mengetahui persediaan dan persiapan menjadi seorang pemimpin. Walaupun uh, diri itu memang ada, memang sudah ada keinginan, tapi persediaan itu kadang-kadang tanpa ada panduan. Jadi kita ada panduan di sini dalam Islam, persediaan untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kaedahnya. Kemudian pelajar-pelajar semua, anak-anak semua akan dapat menjelaskan kepentingan persediaan kepimpinan ini. Dan yang pentingnya ialah anak-anak pelajar semua yang bakal menjadi pemimpin boleh mengaplikasikan konsep yang kita pelajari ini sebagai sumber kepimpinan yang berjaya. Jadi kita boleh jadikan sebagai asas untuk kita menunaikan tanggungjawab kita yang akan diamanahkan pada masa-masa yang akan mendatang. Ada di kalangan antum semua yang menjadi pimpinan pelajar, yang menjadi pimpinan dalam satu kelompok, sama ada kelompok, kelab ataupun persatuan. Ada di kalangan antum semua yang bakal menjadi pemimpin dalam masyarakat. Sama ada dalam peringkat kampung, dalam peringkat qaryah, dalam peringkat mukim ataupun lebih besar lagi dalam peringkat don ataupun di sesebuah negeri menjadi bakal pemimpin yang akan datang. Yang semua ada bakat semua di kalangan kita ni ada terselit bakat-bakat seumpama ini. Jadi kepimpinan ini begitu luas pengertiannya sehinggalah daripada pemimpin menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin dalam sebuah solat jemaah dan juga menjadi pemimpin dalam konteks yang lebih besar lagi, terutamanya dalam konteks mentadbir sesebuah daerah, sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Konsep kepimpinan. Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Khalifah-khalifah yang berkuasa dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang telah diredainya untuk mereka. Jadi ini adalah terjemahan daripada ayat daripada surah An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim sehinggalah akhir ayat. Ayat ini menjadi asas di dalam syarat-syarat kepimpinan. Bagaimana kepimpinan di dalam Islam dinyatakan dalam surah An-Nur yang mana antum semua boleh merujuk dan juga boleh mengembangkan pengertian ini melalui pembacaan daripada kitab-kitab tafsir. Jadi di sini Allah Taala menjanjikan beberapa syarat kepimpinan yang mana dalam ayat surah An-Nur, ayat surah An-Nur ayat yang ke-55, di antara ciri-ciri yang boleh kita simpulkan daripada ayat berkenaan dengan kepimpinan di sini, syarat kepimpinan Islam ini yang pertamanya ialah keimanan kepada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang beriman daripada kalangan kamu. Jadi ciri-ciri ataupun konsep kepimpinan yang pertama ialah keimanan kepada Allah. Iman, percaya kepada Allah. Jadi kalau kita ada konsep keimanan, kepercayaan, keyakinan yang tinggi kepada Allah Ta'ala tentang kepimpinan ini, boleh menyebabkan seorang itu insaf. Menjadi pemimpin ini bukanlah satu benda yang keuntungan, yang dianggap sebagai keuntungan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, di antara konsep asas kepimpinan yang kedua ialah beramal wa amilus solihat. Beramal soleh untuk menegakkan Islam. Wa amilus solihah ciri yang kedua. Allah Ta'ala bukan saja menyebut orang itu orang yang beriman. Biasanya orang yang beriman ini dibuktikan dengan wa amilus solihat. Ini ayat-ayat di mana pun dalam kita sebut cari dalam Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihat
sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Jadi kedua-dua sifat ini adalah tidak berpisah di antara satu sama lain. Kemudian memegang kuasa, yang ketiganya mereka memegang kuasa pemerintahan berdasarkan perintah Allah. Maksudnya dalam memegang kuasa pemerintahan kepimpinan ini, mereka memang berdasarkan petunjuk. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada perintah Allah. Maksudnya segala tindak tanduk mereka ini tidak lari daripada perintah Allah, larangan Allah, berpandukan kepada agama Islam ini, agama Allah. Kemudian keseterusnya boleh mereka melaksanakan dan mengembangkan ajaran Islam. Melaksana dan juga mengembangkan ajaran Islam. Ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan adanya kuasa, dengan adanya kuasa kepimpinan ini. Membawa kepada keamanan yang mana semua pekerjaan yang dilakukan sama ada dengan berdasarkan kepada beramal dengan amalan yang soleh, berdasarkan kepada agama, berdasarkan kepada perintah Allah, melaksanakan pemerintahan berdasarkan kepada pemerintahan kepada perintah Allah, kemudian mengembangkan ajaran Islam, semua ini membawa kepada keamanan. Jadi hasil daripada usaha mereka melakukan pemerintahan, melaksanakan kepimpinan berdasarkan kepada perintah Allah yang akhir sekali boleh membawa kepada keamanan. Aman di sini adalah jaminan. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan bagaimana aman akan adanya satu masa keamanan dalam tanah Arab ini, di mana seorang perempuan yang bermusafir daripada Mekah ke Sana'a ke Yaman, mana jauh permusafirannya, mereka tidak takut, melainkan serigala yang menunggu di tengah jalan, melainkan dengan takutnya kepada haiwan-haiwan. Maksudnya mereka tidak takut lagi kepada manusia yang melakukan jenayah. Mana tidak ada lagi jenayah yang berlaku, jenayah rompak di pertengahan jalan. Kerana ketika itu Allah Ta'ala memberikan keamanan dengan sebab pelaksanaan kepimpinan Islam ini dilaksanakan secara penuh keimanan dan juga penuh keinsafan. Kemudian mereka, pemimpin ini, ciri-ciri pemimpin. Yang keenam, mereka ini berterusan mengabdikan diri kepada Allah. Sentiasa berterusan mengabdikan diri kepada Allah. Tidak lupa akan Allah. Sentiasa beriman kepada Allah. Kemudian tidak melakukan syirik. Tidak melakukan syirik menyekutukan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini sama ada syirik dengan akidahnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga syirik dari sudut amalannya. Bila bertembungnya di antara ajaran Islam ini dengan ajaran yang bertentangan dengannya, mereka tidak akan bersekongkol dengan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam diri mereka ni, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum hak untuk memutuskan hukuman ini melainkan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berlakunya pertembungan di antara syirik dengan tauhid, akidah, perkara-perkara yang merosakkan akidah, mereka tidak akan melakukan perkara syirik, pertembungan di antara kufur dan juga iman. Kemudian mereka tidak akan ingkar dan juga tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan berusaha untuk melanggar perintah dan juga larangan Allah Taala, dan juga tidak akan kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini adalah 9 ciri yang disebut di dalam ayat yang ke-55 daripada surah An-Nur, yang menjadi asas ataupun konsep yang perlu dipegang, yang perlu dihayati di dalam kepimpinan Islam. Definisi kepimpinan. Baik, apa itu kepimpinan? Pemimpin
Yang pertama, definisi pemimpin, orang yang memimpin. Pemimpin ni, apa dia istilah dia dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah Islam kita ada banyaklah. Nanti kita akan lihat antara perkataan-perkataan yang mempunyai pengertian kepimpinan. Antaranya imam, al-imamah, al-qaid, as-siyadah dan sebagainya. Jadi pemimpin di sini ialah orang yang memimpin, membimbing, menuntun, mengepalai dan melatih. Ini masuk seorang pemimpin. Dialah yang memimpin, dia tolong pimpin orang, latih orang, mengepalai, mengetuai. Kepimpinan pula ialah, ini kata terbitanlah daripada pimpin, kepimpinan. Iaitulah perihal memimpin. Secara umumnya, kepimpinan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai leadership. Leadership diertikan sebagai pemimpin, bimbingan, sifat-sifat seorang pemimpin dan kepimpinan. Dalam bahasa Arab, itu dalam bahasa Inggeris dipanggil leadership, kepimpinan. Kemudian dalam bahasa Arab, perkataan kepimpinan ini merujuk kepada al-qiyadah. Kebiasaannya digunakan untuk merujuk makna kepimpinan. Al-qiyadah, siyadah. Kemudian dilihat pula dari sudut makna asal perkataan al-qiyadah. Contoh asal penggunaannya adalah seperti mengheret. Qada, yaqudu, qiyadah. Kerana al-qiyadah di sini berasal daripada tiga kata dasar. Qada, yaqudu. Maksud qada ni ialah mengheret, memimpin, mengarahkan hala tuju binatang atau kenderaan yang ditunggangi dengan kedudukan binatang atau kenderaan tunggangan itu berada di bahagian belakang. Kenderaan tunggangan itu berada di bahagian belakang. Bagaimana seorang yang memimpin, yang membawa kereta kuda sebagai contohnya. Jadi qada dia mengarahkan tali kuda yang dipegangnya itu sehinggalah kuda itu ataupun binatang itu mengikut arahan, mengikut kehendak orang yang memandunya. Perkembangan moden turut mengembangkan makna al-qiyadah kepada makna memandu kereta. Atau seumpamanya, dari sudut penggunaan al-qiyadah dengan maksud memandu, pada zaman ini memandu kereta atau seumpamanya dengan menguasai hala tujunya. Jadi kita boleh kawal kereta itu, pegang steering, boleh menguasai hala tujunya dan mengepalai tentera dan membuat perancangan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketenteraan. Kalau memandu ni, dalam istilah Arab, kalau memandu, kalau lesen memandu dipanggil rukhsatu al-qiyadah. Rukhsatu al-qiyadah. Apa maksud rukhsatul qiyadah ini? Rukhsah, lesen lah. Kebenaran, rukhsah kebenaran. Keringanan al-qiyadah, kebenaran untuk memandu. Maksudnya lesen memandu. Lesen memandu itu perkataan qiyadah digunakan dengan maksud memandu kereta. Jadi dalam maksud yang lebih besar lagi, mengepalai tentera, qiyadah juga dengan perkataan qiyadah ini. Dalam istilah Islam, dalam Islamnya di sana juga ada istilah-istilah lain. Yang mana istilah-istilah ini merujuk kepada apa yang kita kehendaki di sini dengan maksud kepimpinan. Antaranya ialah al-imamah. Al-imamah daripada imam. Imamah kepimpinan. Imam ini sebagai pemimpin. Kullukum yani imam solat lah antaranya. Dan imam negara juga dipanggil sebagai imam. Juga dinamakan sebagai imam. Kalau pemimpin negara. Kemudian al-khilafah. Al-khilafah daripada perkataan khallafa yukhallifu khilafah. Okey. Khallafa yukhallifu khilafatan yang membawa maksud mengganti. Takhallafa yatakhallafu, itu membelakangi. Kalau khilafah ini ialah mengganti tugasan sebagai Nabi. Ini asal maksud khilafah.
dalam hadis sebut, uh, disebut setiap mana, setiap mana pula. Apabila mana matinya, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel ini tasusuhumul anbiya, dipimpin oleh para nabi. Kemudian dalam hadis itu menyebut, antara lainnya maksud bila setiap kali nabi itu mati akan digantikan dengan nabi yang lain. Cuma bila nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Jadi kepimpinan ini kembali kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian al-qiyadah sebagaimana tajuk yang pengertian yang telah kita ambil di atas tadi, al-qiyadah. Kemudian az-zi'amah daripada za'amah, ya, zaim. Az-zi'amah juga dengan maksud kepimpinan. Ar-ri'ayah, ar-ri'ayah daripada kalimah ra'in, ar-ri'ayatu, memelihara. Ar-riyasah, ar-riyasah daripada kalimah rais, ar-riyasatu ataupun ar-riasah. Ar-riasah, ar-riyasah, ar-riyasatu daripada rais. Kemudian as-siyadah pada sayyid, as-siyadah. Jadi ini adalah antara makna-makna yang boleh kita cari, boleh kita rujuk dalam Islam ini. Kemudian yang merujuk kepada makna kepimpinan. Kemudian pemimpin pula dipanggil sebagai al-imamah, imam. Imam itu sebagai pemimpin, al-imamah kepimpinan. Kemudian al-khilafah ke khalifah. Kemudian pemimpin daripada kalimah khilafah ni ialah khalifah. Al-qaid daripada qiyadah, az-za'im, az-za'im. Az-za'im ni pemimpin. Ar-ra'i, ar-ra'i iaitu sebagai orang yang diberikan amanah untuk meraihkan, untuk menjaga, memelihara. Ar-rais dan as-sayyid. Ini pengertian yang seerti, yang sama erti, muradif bagi kalimah-kalimah al-imam, al-qiyadah. Beberapa perkataan di sini yang boleh kita ambil daripada pengertian ini, konsep kepimpinan di dalam Islam. Ibnu Khaldun mendefinisikan kepimpinan berdasarkan kepada perkataan al-khilafah. Ini merujuk kepada Ibnu Khaldun mendefinisikan, mengertikan kepimpinan Islam ini diambil kalimah daripada kalimah merujuk pada kalimah al-khilafah. Al-khilafah sebagai menunduk manusia, ditundukkan manusia sehinggalah dengan tingkah laku sebagai pemimpin ini, dengan perkataan pemimpin, orang boleh tunduk dan akur kepada kehendak, kepada perintah pemimpin. Menunduk manusia kepada kehendak syarak. Jadi al-khudu', mana menundukkan manusia kepada kehendak syarak, ikut perintah Allah di dalam kepentingan yang berkait dengan urusan ukhrawi, dalam urusan ukhrawi yang berkait dengan agama, yang berkait dengan akhirat, dan duniawi, dan juga dalam urusan duniawi, kerana keduniaan pada pandangan syarak adalah berasaskan kepada kepentingan akhirat. Walaupun dunia, tapi dunia juga berasaskan kepada kepentingan kesudahannya akan kembali juga kepada akhirat. Jadi orang yang dunia ni melihat dunia itu adalah sebagai jambatan untuk sampai ke akhirat. Jadi tundukkan orang, menjadikan orang mengikut perintah syarak, perintah kehendak Allah Ta'ala walaupun dalam perkara yang berbentuk keduniaan. Dalam bentuk keduniaan sekalipun juga perlu tunduk kepada perintah syarak. Cari dunia, nak cari kemewahan dunia. Jangan pula mengabaikan kehendak syarak. Pergi bekerja, kena tutup aurat. Buat benda apa-apa saja, kenalah jaga tentang konsep-konsep sama ada keadilan ke. Nak cari kekayaan, tak boleh rampas orang, harta orang. Tak boleh memeras ugut dan sebagainya. Mana buat perkara-perkara yang diharamkan. Buat benda-benda zalim.
Jadi dunia ni juga kalau nak cari dunia mesti berdasarkan kepada kehendak syarak, kepada perintah syarak. Sebenarnya ia merupakan pengganti, khalifah ni merupakan pengganti daripada pihak syarak. Wakil, seolah-olah macam wakil lah uh, daripada syarak, daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin kepada Bani Israel. Untuk menjaga dan melindungi kepentingan agama dan politik. Tujuannya ialah nak melindungi agama dan juga politik. Jadi agama dan politik ni benda yang politik tak boleh dipisahkan daripada agama. Maksudnya berpolitik dengan agama ni ada satu benda yang penting, sehinggalah kalau tidak ada kuasa, agama itu boleh dibuang ke tepi, sehinggalah agama itu boleh dipijak-pijak. Jadi politik menjaga agama dan samalah juga agama itu menjaga orang yang menceburkan diri dalam bidang politik. Sarjana barat seperti A.F. Stonor dan Charles Walken mentakrifkan kepimpinan sebagai, ini takrif kepimpinan dari sudut pandangan orang barat. Itulah proses mengarah dan mempengaruhi aktiviti-aktiviti anggota yang terlibat. Mengarah dan juga mempengaruhi. Maknanya nak beri arahan dan juga supaya orang tunduk. Itu mempengaruhi, mengarah dan juga mempengaruhi aktiviti anggota yang terlibat. Dengan satu-satu tugas. Kalau dalam jabatan ketua jabatan itu, dialah yang mengarah dan juga dia boleh mempengaruhi orang lain supaya ikut apa yang diberikan arahan kepadanya. Malah ia merupakan satu proses interaksi antara individu dengan ahli kumpulan. Proses interaksi, komunikasi antara satu individu dengan ahli kumpulan. Proses komunikasilah antara orang atas dengan bawah. Kepimpinan merupakan syarat dalam kehidupan berkumpulan, sama ada di peringkat kecil atau antarabangsa. Jadi proses kepimpinan ni merupakan satu benda yang natural, satu benda yang diperlukan. Walaupun tidak ada walaupun tidak ada kemajuan sekalipun dalam zaman, katakanlah zaman batu sekalipun, kalau kita menerima konsep zaman batu, mesti ada ketua. Hatta binatang sendiri pun dalam kehidupan secara berkelompok di kalangan binatang ni pun dia ada ketua juga. Apatah lagi manusia yang lebih mulia daripada binatang ini, adanya keperluan menjadi pemimpin dan juga hubungan antara komunikasi antara individu kumpulan di dalam satu-satu kelompok itu. Islam memerlukan seorang ketua. Dalam Islam juga perlukan sebagai seorang ketua dalam satu-satu kelompok untuk mengendalikan serta membawa mereka ke tahap yang lebih baik. Walaupun dalam keadaan kelompok yang kecil sekalipun. Sehingga kan disebut dalam satu potong hadis berkenaan dengan 3 orang yang bermusafir. Kalau ada 3 orang yang bermusafir, mesti ada salah seorang daripadanya dilantik ketua. Ada ketua seorang. Pilihlah daripada mana-mana menjadi ketua antara 3 orang yang bermusafir. Dalam kelompok yang kecil, mesti ada arahan itu daripada seseorang. Mesti seorang yang memimpin. Kepimpinan adalah satu sifat yang menjadikan seorang itu dipandang mulia, dihormati dan dijadikan ketua dalam mengendalikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Jadi orang yang menjadi ketua ni, orang yang dipandang mulia lah. Kalau dalam kehidupan seharian, perlu kepada sokongan daripada seorang yang bergelar ketua. Peringkat mana? Peringkat qaryah, kampung ke, masjid ke, kena ada imam. Imam yang dihormati, adanya pemimpin yang dihormati, sama ada itu imam ke ataupun ketua kampung ke, penghulu ke, JPKK ke, MPKK ke, itu adalah memang menjadi satu keperluan di dalam sesebuah masyarakat. Kepimpinan selalunya dinisbahkan kepada sifat-sifat membimbing, memandu, menuntun, mengarah, menunjuk, menambah ikatan atau pegangan
dan menjadi pedoman bagi satu-satu kelompok manusia. Bila disebut pemimpin, orang yang dipandang mulia, biasanya dia ada satu kekuatan di sana. Sama ada kekuatan itu dari sudut kuasa ataupun dari sudut kekuatan akhlaknya sehinggalah dia menjadi satu rujukan dan juga menjadi diberi kepercayaan oleh satu-satu kelompok manusia. Kepimpinan apabila disandarkan kepada seseorang tertentu akan membentuk suatu keadaan atau satu sifat. Bila disandarkan kepada seorang tertentu, kepimpinan ni dia akan ada sifat-sifatnya yang perlu dipenuhi. Contohnya pemimpin dalam masjid. Pemimpin dalam masjid ni adalah sifat-sifat yang perlu dipenuhi. Kepimpinan dalam sesebuah syarikat, dia ada sifat-sifat yang perlu dipenuhi. Kepimpinan dalam ketenteraan, perlu ada sifat yang ada. Jadi kalau orang yang menjadi pemimpin dalam ketenteraan, tiba-tiba dia tidak ada ilmu berkenaan dengan ketenteraan. Jadi dalam bidang-bidang yang tertentu, dia ada sifat-sifat yang perlu dipenuhi. Di antaranya ialah keupayaan memimpin. Kalaulah diberi amanah memimpin ketenteraan, dia ni belajar dari sudut peringkat belajar di kampung menjadi pemimpin di kalangan budak-budak je. Mana budak-budak situ hero, dia lah hero dalam kampung. Hero bab dia, bab ialah juara kampung. Tiba-tiba kalau tidak ada ilmu lain nak suruh jadi memimpin satu benda yang lebih besar, tentulah ketidaklayakan itu kita katakan walaupun dia jago di kampung tapi dari satu sudut yang lain dia tidak layak memimpin dalam satu-satu bidang. Jadi mesti keupayaan untuk memimpin sebagaimana keperluan bidang yang dikehendaki untuk dicari pemimpin. Dan adanya sifat membimbing, boleh memandu, mempengaruhi orang lain untuk melahirkan tindakan dan proses berlandaskan keputusan yang ditetapkan atau dipersetujui bersama. Kepimpinan syarikat contohnya, mestilah dia orang yang pandai mentadbir, pandai mencari ruang dan juga peluang untuk mencari keuntungan. Kalau syarikat tu yang berbentuk syarikat keuntungan. Jangan pula orang cari pemimpin ni orang yang bila pegang syarikat dia bankrupt. Takkanlah nak jadikan dia ni sebagai seorang pemimpin. Dia mestilah seorang pemimpin yang boleh buat keputusan, yang boleh mempengaruhi dan juga boleh mencari uh, mencapai kehendak sesuatu organisasi. Keadaan ini berlaku dalam bentuk mengendali, mentadbir atau mengurus sesebuah organisasi. Jadi mesti kena ada pemimpin itu ada beberapa sifat atau keadaan ataupun sifat adanya ciri-ciri seumpama ni untuk menjadikan sesebuah organisasi itu organisasi yang berjaya. Kalau kita cari pemimpin nak mengendalikan sesebuah badan ataupun sesebuah syarikat ke, kalau kita cari orang yang tak mampu, tiada keupayaan memimpin, tiada keupayaan membimbing, memandu dan sebagainya, jadi hancurlah organisasi tersebut. Kepimpinan seperti ini akan melahirkan tindakan yang dapat menggerakkan inisiatif untuk menyingkirkan sifat-sifat kelemahan. Bila adanya sifat-sifat di atas ni, dia akan bergerak ke arah menyingkirkan sifat-sifat kelemahan. Maksudnya dia akan sifat-sifat lemah, kelemahan yang ada dalam syarikat, dalam organisasi akan dapat dibendung, akan dapat dikikis. Suka menangguh, melengah-lengahkan sesuatu tindakan, melakukan dengan ala kadar, mudah berputus asa, tiada kesungguhan dan seumpamanya. Jadi mestilah cari pemimpin yang mempunyai sifat-sifat ini supaya kehendak yang kita nak dengan adanya organisasi ini dicapai. Okay. Istilah-istilah berkaitan kepimpinan. Okay. Ini antara istilah ni yang kita dah sebut di atas tadi. Itulah khilafah, imamah, qiyadah, zi'amah,
As-siyadah, ar-riyasah, al-wilayah. Ini benda yang baru yang kita tidak sebut di atas tadi, al-wilayah. Okay. Al-wilayah, khilafah. Ini disebut di dalam kalau kita merujuk kepada definisi kepimpinan di dalam mana tadi? Ibnu Khaldun. Istilah-istilah lain yang antaranya disebut ialah al-khilafah berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi perkataan khalifah di sini. Apa pengertian khalifah di sini? Al-Qurtubi dan Al-Maraghi mengatakan khalifah sebagai melaksanakan arahan antara manusia. Laksanakan arahan antara manusia. Dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Perkataan ini serasi sebagai melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin. Jadi khilafah tugasnya ialah khalifah sebagai melaksanakan arahan antara manusia. Istilah khalifah ini memberi maksud bahawa kedudukan manusia di atas muka bumi ini sebagai wakil daripada Allah. Wakil Allah. Macam Nabi lah merupakan wakil, utusan daripada Allah. Rasul, utusan daripada Allah. Kemudian khalifah yang ada di muka bumi ini selepas daripada kewafatan Nabi juga menjadi sepatutnya mempunyai sifat-sifat yang mewakili, yang menjadi kalaganti kepada Nabi-Nabi, kepada Rasul. Dan diamanahkan sebagai melaksanakan undang-undang Allah mengikut batas-batas yang ditetapkan. Ini perkataan daripada Abu Urwah. Daripada Abu Urwah, rujuk buku tahun 1989. Kemudian Al-Imamah. Istilah yang seterusnya ialah Al-Imamah. Al-Imam adalah gelaran yang pertama sekali digunakan bagi mengenali pemimpin umat Islam. Sama ada dari segi ibadat khusus, iaitu rukun Islam yang 5, atau ibadat umum seperti politik. Ibadat khusus ni solat lah. Solat dia panggil imam. Kemudian dalam ibadat yang lebih umum, dalam bab politik, dalam bab siasah, dia panggil imam juga. Dalam pemimpin negara juga dinamakan sebagai al-imam. Sosial, kebudayaan dan segala bidang kehidupan yang lain. Gelaran yang pertama ini telah disandang oleh Nabi Ibrahim AS yang memimpin satu ummah. Jadi gelaran ini diberikan buat kali yang pertamanya kepada Nabi Ibrahim AS. Abul Anbiya, iaitulah bapa segala Nabi. Al-Imamah. Ingatlah ketika Ibrahim. Ini dari surah Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika, yang bermaksud ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Berkata Allah, sesungguhnya aku mengangkat engkau wahai Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku menjadikan engkau imam bagi manusia, pemimpin bagi manusia. Allah Ta'ala setelah mana menguji Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lulus ujian Allah. Lulus ujian Allah, ujian Nabi Ibrahim merantau ke negeri yang kering kontang, tidak ada satu lembah yang tidak ada tanaman. Ghairi zi zar'in. Kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi dengan arahan supaya menyembelih anaknya Ismail, dan lepas ujian ini, maknanya selepas kalau kita tengok macam temuruga lah, selepas temuruga lepas semua, diangkat menjadi pemimpin. Mana setelah mana Allah Ta'ala uji Ibrahim dengan beberapa kalimah perintah bermusafir, meletakkan isterinya di padang pasir, kemudian menyembelih anaknya. Lepas ujian ini, Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin, imam kepada manusia. Istilah lain yang menggantikan istilah al-imamah ni ialah al-amir. Al-amir, amir, ulil amri, ulil amr, ulul amr.
Kemudian sultan. Sultan, raja, dan al-malik. Raja sultan ni, raja ni bahasa Melayu kita. Kemudian al-malik. Al-malik itu adalah raja. Istilah ini memberi maksud pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan. Jadi istilah-istilah ini merujuk kepada pemerintah tertinggi. Presiden, Perdana Menteri, sesebuah kerajaan, negeri, negara atau kumpulan besar yang menguasai kawasan atau empayar tertentu. Yang menguasai kawasan ataupun empayar. Presiden ke, walaupun kecil kawasan itu, tapi ianya menjadi satu kawasan penguasaan yang besar. Dan penguasaan ketua negara. Macam Sultan, Sultanah Nur Balqiyah. Walaupun negara Brunei itu adalah negara yang kecil. Tapi pemimpin negara itu adalah kuasanya kuasa yang tertinggi dipanggil Al-Amir, Al-Malik ataupun Sultan. Al-Qiyadah bermaksud hal ehwal yang berkaitan orang yang dilantik memegang teraju kepimpinan. Ini kalau Qiyadah dalam istilah kita hari ini ialah orang yang dilantik untuk memegang satu tampuk kepimpinan. Urusan pentadbiran awam termasuklah khalifah. Ini khalifah. Khalifah, ketua tentera, ketua polis, para menteri, qadi dan kesemua pegawai yang memegang teraju kepimpinan pentadbiran awam negara. Ini merujuk kepada hal ehwal berkait dengan kepimpinan, qiyadah. Qiyadah kata masdar daripada qada yaqudu, qiyadah. Kemudian az-za'amah, as-siyadah dan ar-riasah. Baik. Merujuk az-za'amah seerti dengan as-siyadah wa ar-riasah. Mana tiga perkataan ini merujuk kepada makna yang sama, lebih kurang sama. Jaminan bererti jaminan dan juga membawa makna kepimpinan. Yang bermaksud jaminan dan juga kepimpinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 72. Kena carilah ayat yang 72 daripada surah Yusuf. Iaitulah kata-kata menteri, orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja. Qalu nafqidu suwa'al maliki. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta. Dan akulah yang menjamin pemberian itu. Zaim di sini perkataan zaim. Wa ana bihi zaim. Macam mana? Dan akulah yang menjamin. Ini kalimah zaim. Zi'amah. Jadi di sini jaminan. Zaim, zi'amah dengan maksud jaminan. Kemudian perkataan lain, istilah lain yang merujuk kepada kepimpinan ialah al-wilayah. Al-wilayah, Muhammad Fuad Abdul Baqi menjelaskan Al-Quran juga menggunakan istilah kepimpinan kepada al-wilayah. Perkataan ini berasal daripada perkataan al-wali. Perkataan al-wali membawa maksud penolong dan pelindung. Manakala wala bermaksud melantik sebagai pemerintah. Wala yuwalli dengan maksud melantik sebagai pemerintah. Kemudian perkataan itu disebut dengan awliya. Kata jamak bagi perkataan wali yang juga bermaksud pemimpin, penolong atau pelindung. Daripada perkataan waliyun, awliya. Dengan maksud pemimpin ataupun pelindung. Macam wali nikah. Wali nikah maksud pelindung. Iaitulah ayah, datuk menjadi pelindung kepada anaknya. Daripada lindung tu maksudnya melindungi daripada dikahwinkan kepada orang yang tidak menepati, tidak sekufu lah. Maknanya diberi kepada orang yang sekufu. Itu tugas para wali. Al-wali inilah sebenarnya menjalankan fungsi dan kepimpinan. Kerana pemimpinlah yang akan membela dan memberi pertolongan kepada pimpinannya
atau orang bawahannya. Jadi konsep wilayah inilah memimpin memberi perlindungan. Mana pemimpin memberi perlindungan, memberi pertolongan kepada orang rakyat yang berada di bawahnya. Jadi seorang pemimpin perlulah memberi perlindungan. Jangan pula pemimpin mencari dengan dengan kepimpinan itu mencari keuntungan dengan memerah keringat ataupun mengugu orang yang berada di bawah perlindungannya ataupun di bawah kuasanya. Firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 44. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Jadi ayat ni terbalik. Patutnya kiri di sini kiri ke kanan. Sepatutnya kanan ke kiri. Baca dengan hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanyalah tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi perkataan hunalikal walayatu lillahil haq. Di sana kekuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya, yang betul, yang tidak ada lagi milik orang lain. Kerajaan dunia, yang siapa yang menjadi pemimpin dunia tidak lagi boleh melindungi rakyatnya di bawah, yang berada di bawahnya di akhirat kelak. Setiap individu yang menjadi pemimpin mengharapkan yang terbaik daripada dirinya dapat ditunjukkan kepada orang yang di bawah pemimpinannya. Jadi pemimpin ni, seorang pemimpin memanglah antara, kalau biasanya pemimpin ni baru naik, dia akan jadi antara dia punya uh, dia punya kepimpinan, slogannya ialah berkhidmat untuk rakyat. Maksudnya memang hasrat setiap orang tu mengharapkan, memanglah dia mengharapkan yang terbaik untuk diberikan kepada orang yang berada di bawah pimpinannya. Oleh itu, pemimpin yang mahu mengekalkan status dan kerjaya kepimpinan hendaklah mempunyai beberapa persediaan. Oleh kerana setiap pemimpin ni memang nak supaya orang bawah ni mendapat jaminan, boleh diberi, boleh ditunjukkan sifat-sifat yang baik kepada orang yang di bawahnya. Antara benda yang perlu untuk mencapai hasrat ataupun harapan pemimpin ini, perlulah adanya persediaan, di antaranya ialah adanya kekuatan akidah. Kekuatan akidah dan iman kepada Yang Maha Esa. Yang ini ciri-ciri yang pertama yang disebut dalam surah An-Nur ayat 55 yang kita telah bincangkan di atas. Kemudian perlu ada berakhlak mulia, kepercayaan dan yakin diri. Kena ada pengorbanan diri. Nak jadi pemimpin kena sanggup berkorban. Korban masa, tenaga dan juga wang ringgit. Dengan maksud wang ringgit ni bukanlah bagi rasuah, tapi dengan wang ringgit itu sanggup mengorbankan tanpa ada pulangan yang menunggu di atas dunia ini. Amanah jujur dan juga adil. Kena beramanah supaya tidak adanya pecah amanah ataupun rasuah dan sebagainya. Pengetahuan yang tepat, mesti kena orang yang tahu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ada orang yang mempunyai akal pemikiran yang tajam. Pengamatan yang kreatif, kena ada kreatif di dalam memimpin dan juga dalam memberikan pandangan-pandangan. Sensitif dan peka kepada keperluan. Perlu peka kepada keperluan semasa, apa yang perlu diperlukan oleh rakyat. Dan dengan rakyat yang menghadapi suasana yang berbeza antara satu sama lain, boleh menyebabkan keperluan dalam satu masa itu berbeza dengan keperluan ketika mana berhadapan dengan suasana. Contohnya dalam suasana kemarau, dalam suasana banjir, keperluannya berbeza-beza. Jadi perkara ini perlulah pemimpin perlu sensitif. Adanya wawasan, pantas akal, ada kawalan diri. Ada kawalan diri ini yang kita sebut sebagai adanya ketakwaan, adanya muraqabah sendiri dalam keadaan walaupun tidak ada orang tahu, tapi mereka juga perlu ada kawalan diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang
perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang ataupun bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, hasil pendedahan, pengetahuan dan kefahaman yang jelas mengenai kepimpinan akan menjadikan para pelajar dapat menjadi pemimpin masa depan yang berjaya. Jadi ambillah contoh-contoh asas ini sebagai suatu bekalan untuk menjadi seorang pemimpin pada masa yang akan datang. Kerana pada masa yang akan datang pada masa yang akan datang nanti, kita sudah tidak mampu lagi untuk mencari ilmu sebagaimana kita semasa zaman muda, zaman tenaga masih banyak lagi ni, sehinggalah disebut dalam satu-satu kata hikmah, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu maksudnya belajarlah kamu memahami tentang agama ini, tentang fiqh ke apa-apa saja sebelum daripada kamu dilantik menjadi pemimpin. Maksudnya nak cari ilmu tentang kepimpinan masa sebelum menjadi pemimpin. Nak mencari ilmu tentang sifat pemimpin yang yang terbaik, yang agung ke, yang apa ke, kita sebutlah yang apa-apa yang mantap ke apa ke, carilah semasa zaman belajar ini. Mereka tidak mudah diperdayakan oleh perkembangan material dan sekular yang menular begitu lama semenjak zaman penjajah barat lagi. Jadi ilmu tentang kepimpinan, tentang ideologi-ideologi perlu dicari buat masa sekarang ni, kerana ilmu inilah yang akan menjadi panduan membimbing kita ketika mana berhadapan dengan kepimpinan, dengan suasana seluruh dunia ataupun dalam negara kita, dalam negeri kita yang akan terpengaruh dengan pelbagai acuan, pelbagai kefahaman, acuan ke ataupun pelbagai bentuk pemikiran manusia. Jadi dengan adanya ilmu seumpama ni, mana yang kita tahu mana ilmu, mana pemikiran yang aslinya daripada Islam, yang asal memang daripada Islam, mana daripada Barat, ini menjadikan dia ni tidak mudah terpengaruh dengan izam-izam, dengan fahaman-fahaman luar daripada Islam. Kepimpinan ala Barat ini perlu dikikis dalam masyarakat Islam, manakala kepimpinan Islam mesti diterap dan dihayati di dalam pembangunan masyarakat Islam. Jadi kita perlu menerapkan kepimpinan Islam ini di dalam Islam dalam masyarakat kita supaya mereka dapat menerima Islam ni untuk memerintah. Islam ini ada kuasa yang ada satu gah yang boleh kita ketengahkan sehingga Islam itu boleh menjadi penyelesaian segala masalah yang berlaku. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita dapat menghayati dan juga didedahkan dengan konsep kepimpinan, dan kita perlu meluaskan lagi skop, meluaskan lagi penafsiran kefahaman kita terhadap konsep kepimpinan yang mana Ustaz sebut kembali, ianya berasaskan kepada ayat 55 daripada surah An-Nur yang sepatutnya kita jadikan sebagai kefahaman kita tentang konsep kepimpinan Islam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.